Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah on ni minta share at least ke wall masing-masing supaya ramai yang dapat serta dalam kelas hari ni. Mungkin kelas hari ni tak panjang sangat. Saya minta semua share dulu. Kalau ada apa-apa persoalan nak tanya berkenaan Urdu boleh juga type di komen. InsyaAllah kita akan cuba untuk menjawab soalan-soalan. Ada apa-apa soalan, permintaan sebelum saya mulakan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nampak dah mula orang masuk. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kira pertama kali saya live sendiri. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan yang mulia ni kita mula dengan bacaan surah Al-Fatihah. Masing-masing baca perlahan-lahan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Pertama sekali, mukadimahnya, dalam apa sahaja bahasa yang kita belajar, yang paling utama adalah sebutan sebenarnya. Jika sebutan tidak betul, maka bahasa itu tidak sempurna dan tidak berguna sangat. Oleh kerana itu sangat penting kita betulkan sebutan setiap perkataan. Daripada observation saya, ramai yang boleh bercakap tetapi kerana sebutan yang tidak begitu tepat, maka yang mendengar tidak dapat memahami dengan serta-merta. Dia terpaksa mengulangi, dia terpaksa berulang berkali-kali untuk cuba sampaikan ataupun fahamkan, barulah orang tersebut faham. Kalau boleh dengar, tolong komen boleh dengar. Sebab saya tak tahu saya dengar ke tak dengar ni. Saya memang dengar. Boleh dengar ke? Ada siapa yang boleh komen? Dengar? Boleh Jelas ke? Saya nak dekatkan mic lagi. Okay, baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mula dengan sebutan. Kerana ramai tahu kan, yang paling pertama sekali yang kita biasanya gunakan perkataan saya dalam bahasa Urdu juga, perkataan me dengan mai ada dua sebutan yang berbeza dengan dua makna yang berbeza. Kalau kita nak bahasakan diri saya, maka dalam Urdu adalah mai, iaitu M-A-I. M-A-I. Dalam bahasa Urdu, ejaan dia mim, ya dengan nun gunnah. Dalam bahasa Urdu, sebutan dia mim. Okey, suara Okey, saya letak dekatkan mic lah. Okey, boleh jelas Jelas suara? Okey, dalam bahasa Urdu walaupun spelling dia sama, mim, ya dengan nun, me, tetapi baris dia berbeza. Okeylah, saya cabut telinga ni, saya pegang. Boleh dengar ke? Semakin jelas? Boleh komen kalau jelas supaya saya dapat teruskan. Dekatkan lagi, masih tak jelas Okey sekarang. Okey, baiklah. Jadi walaupun dalam Urdu ejaan dia mim, ya, nun, maksudnya me, tetapi sebenarnya barisnya berbeza. Kalau baris atas mim tu mai, jadi ia membawa maksud saya. Kalaulah baris bawah membawa maksud dalam, me, usme, di dalam. Kalau saya, bahasa Urdu adalah mai. Walaupun kita dengar biasanya bunyi sama saja, tapi orang yang cakap tu, ialah sebab dia dah biasa sangat dengan sebutan tu, dia sebut laju pun tetap betul. Cuma kita yang dengar ni tak dapat membezakan. Kita ingat sama, sedangkan dia sebut mai. Dan bila dia bahasakan, dia nak kata dalam, dia sebut me, usme.
Maine. Maine usme. Isme dengan mai. Maine kaha. Saya kata. Dengan usme. Me dalam mai saya. Jadi boleh ulang. Mai. Bukan me. M-A-I. Tapi macam kita sebut mai. Kita sebut mai. Lama-lama kita pun lali bunyi pun macam mai. Mai. Jadi kita pun jadi meh juga. Begitulah bahasa Urdu kerana mereka dah terbiasa dengan sebut. Walaupun mereka sebut laju, kita ingat sama, tetap mereka membezakan me dengan mai. Jadi penting sangat ni. Kerana ramai orang tak tahu, jadi bila kita sebut me, dia kata me dalam apa? Dia pun mula timbul satu tanda soal dalam apa yang kamu tanya, perkara apa yang kamu tanya yang ada dalam apa. Kita kata mai. Itu pertama. Kedua, bila kita kata awak dalam bahasa Urdu adalah up. Di up ni, kalau kita sebut up, dalam bahasa Inggeris, up tu atas. Dalam bahasa Urdu, up, mestilah alif itu dipanjangkan sedikit. Kalau kita nak lajukan tempo, keseluruhannya kena pendekkan. Bukan kita pendekkan up saja, nak cepat kata upkah. Upkah tak boleh, upkah. Nak laju pun upkah. Kena panjang sedikit alif tu supaya orang yang dengar itu faham yang kita kata kepada dia up, bukan up. Kerana up ni atas memang guna dalam bahasa Urdu sebagai atas juga. Dia up. Ini penting juga. Sebelum saya teruskan, satu lagi perkara yang saya nak terangkan dalam bahasa, apa sahaja bahasa yang kita belajar, sebenarnya intonation tak penting. Yang penting adalah buang intonasi bahasa kita daripada bahasa tersebut. Yang penting adalah pronunciation, sebut yang betul, sebutan yang betul, tetapi intonation tak semestinya. Contoh, kita cakap tanpa intonasi apa-apa. Maine aapse kaha. Okey, tak ada masalah. Kita pula cuba nak lenggok tu, maine, jadi bahasa pun hancur. Sebenarnya Urdu orang mereka pun tak cakap seperti itu. Mereka cakap biasa saja, maine aapse kaha. Kan, maine aapse kaha. Jadi up tu penting. Jadi up tak boleh. Dia up kaho. Up kaho. Up mesti panjang. Walaupun kita nak lajukan ayat kita ataupun percakapan kita, tetap up tu mesti panjang. Seterusnya, boleh faham dua ni. Satu mai, bukan me, mai. Jadi bila laju, mungkin kita dengar macam seolah-olah dia sebut mai, tapi dia mai juga. Banyaklah contoh. Contoh apa? Mai ne namaz padi. Maine Quran pada. Semua mai, bukan me. Kalau me dalam. Kedua up, perkataan alif tu mestilah panjang up. Seterusnya awak. Okey, up ni adalah awak dengan hormat. Sehingga mereka refer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan up. Jadi up ni bukan sekadar awak dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, tetapi up ni lebih dalamnya terkandung penghormatan yang lebih daripada perkataan awak, sehingga isteri-isteri juga di negara yang berbahasa Urdu mereka gunakan up untuk suami mereka, dan untuk mendidik anak supaya menghormati orang lain juga mereka panggil anak mereka dengan up. Di up ni adalah awak tetapi dengan penuh hormat. Ada lagi perkataan lain selain daripada up, iaitu tum ataupun tu. Tu ni adalah singular kepada awak ataupun kamu, tu. Dan kalaulah ramai, tum. Tapi informal, santai-santai orang guna tum. Walaupun seorang, walaupun ramai. Tetapi bila kita bagi penyampaian, digunakan perkataan up, bukan tum. Diguna perkataan up, bukan tum. Up saya dah sebut tadi mesti panjang, dan tum pendek saja. Tum, salah. Tu lah, dan tu satu. Sebagai contoh, up, saya buat satu jumlah sekarang ni, apa khabar ataupun awak bagaimana. Dalam bahasa Urdu, informally, santai-santai, bila mereka tanya khabar, mereka tak tanya kya hal hai, mereka tanya up hai. Ini kalau kita guna perkataan up dengan hormat, belakang tu pun ada dengung sikit, up kaise hai. Kalaulah kita guna perkataan tu kaisa hai.
Dan kalau kita guna perkataan tum, dia kembali kepada plural tadi. Tum kaise hai pun boleh, tum kaise ho pun boleh. Dia dua-dua boleh guna. Singular boleh, plural pun boleh. Tum tu. Jadi ini perkataan yang kita memang ganti diri, yang memang penting kita tahu. Dan dalam ini pun saya lihat ramai yang bukan yang belajar di sana lah, yang kebanyakan yang belajar tu alhamdulillah mereka faham. Cuma yang kita di sini belajar di Malaysia dan cuba bertutur dalam bahasa Urdu, kita tak dapat membezakan panjang dan pendek, dan oleh kerana itu ramai yang tak dapat faham. Jadi saya dah sebut tadi perkataan my, saya, ap, awak ataupun tuan dengan penuh hormat, sehingga Rasulullah pun direferkan dengan ap. Jadi kalau nak refer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah saja dalam bahasa Urdu, ap sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut ap, lepas tu sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka. Itu cara yang paling mudah lah, kan. Adalah macam-macam lagi serwari alam, tapi yang paling mudah, yang kebiasaannya mereka refer dalam perkataan yang ringkas, ap sallallahu alaihi wasallam. Ap itu refer kepada awak walau bagaimanapun dengan penuh hormat, sehingga boleh refer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak hadir. Okey, jelas saya dah sebut my tadi, ap, tum, tu. Apa lagi tinggal? Woh. Woh. Woh ni dia. Woh ni mudah. Dia seorang ke, dia perempuan ke, dia lelaki ke, dia ramai ke, woh juga. Dalam English kan ada he, she, they kan? Tak ada. Dalam bahasa Urdu, woh saja. Woh. Sekarang ni, kebiasaannya bagi mereka yang biasa dengan bahasa Urdu, mereka akan keliru penggunaan woh dengan usne. Woh dengan usne. Seperti mana saya sebut tadi, kedua-dua ini membawa makna yang sama, dia. Ataupun woh, usne. Kalau ramai dipanggil unhone, mereka. Okay, pronunciation dia woh. Dia sebenarnya waw dengan ha, woh. Woh. Waw dengan ha. Tapi mereka sebut ha tak berapa kuat, woh. Woh. Jadi woh ni boleh guna untuk semua. Semua boleh. Woh log, woh admi, woh ladki, woh ladka, woh lakdi, woh lakda, semua boleh. Lakda tak adalah kan, ladki dengan lakdi adalah. Dia semua boleh guna woh. He, she, they, it, semua boleh guna woh. Maka perbezaannya dengan usne, kemudian datang pula untuk ganti kepada dia usne, ganti kepada mereka unhone, ganti kepada ini dua sajalah yang biasa main. Yang lain-lain semua mungkin kena tambah perkataan lain, tapi yang biasanya usne dengan unhone. Baiklah, maka kita tengok jumlah dia. Woh, dia kedua-dua perkataan ini membawa makna yang sama, tidak ada beza langsung, cuma penggunaan yang berbeza. Jadi sebab apa? Itu kena tanya mereka. Sebab ini simai saja. Ini simai, dia tak ada rule di sini. Simai. Jadi pertama, dia datang. Wo aya tha. Wo aya tha. Dia datang tadi. Wo aya tha. Aya ni pun datang. Dalam aya ni pun alif ada mat. Jadi aya, jangan wo aya tha. Orang tak faham juga. Sebab kita tak cukup mat di situ. Wo aya tha. Jadi itu penggunaan woh di situ. Kalau kita tukar kepada usne ayata, jadi salah. Jadi senang nak tahu, untuk guna usne, kita boleh tukar ayat ni kepada na belakang tu. Usne anatha. Maksudnya dia nak datang tadi, tapi tak datang lah. Selepas tu ada ayat seterusnya. Selepas tu ada ayat seterusnya. Jadi bukan khabar lah. Bukan jumlah mufidah. Jadi wo ayatha dah habis. Usne anatha magar aya nahi. Ini dah jadi panjang. Begitu juga unhone. Unhone kaha tha. Kya kaha tha. Unhone anatha. Dia nak datang tadi, tapi selepas tu mesti ada ayat seterusnya, sambungan.
Tapi perkara ini very subjektif, dia boleh berubah dalam ayat ke ayat. Jadi kita kena banyak renung ayat itu sama ada betul ataupun tidak. Wo gaya ta, dia pergi. Wo, okey, gia ni pun kita banyak yang salah sebut. Dia bukan perkataan gia. Wo gir gia. Dia gia ni bahasa Punjabi. Oh gia ni bahasa Punjabi. Dia Urdu tak ada gia, Urdu ada gaya. Ga tu berbaris atas, dia antara i dengan a, gaya. Wo gir gaya. Kalau wo gir gia tu Punjabi. Kita nak belajar bahasa Urdu Punjabi nanti, insya-Allah kita akan belajar kemudian. Saya pun bukan pandai Punjabi. Siapa ada yang pandai Punjabi boleh komen sikit, nak tengok. Mungkin ada yang belajar di Punjab dulu. Jadi tak ada beza pun. Jangan kita anggap ini perbezaan antara Urdu di negara sekian India dan Urdu di negara Pakistan. Bukan. Tapi ini adalah bahasa Urdu dengan Punjabi. Kenapa ada sesuatu? Okey. Apa saya sebut tadi? Gia. 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 Jadi gaya. Sepatutnya gaya. Gaya. Kalau nak tahu, maka kita tengok kalau kita buang tu, yang baki tinggal apa? Gaya. Wo gaya. Dia pergi. Tu datang. Gaya. Dia telah datang, diguna pergi sekali di situ. Jadi ayat saya nak sebut tadi, usne anatha, kan? Dia sepatutnya datang tapi tak datang. Jadi ada ayat seterusnya. Kalau kita kata wo anatha, tak betul. Sebab itu sepatutnya untuk jumlah yang habis kat situ saja. Wo ayatha, dah habis. Ada sambungan lagi, usne. Unhone kaha tha. Kya kaha tha? Wo kaha. Usne kaha. Usne ye kaha. Jadi perkataan ini pun membezakan. Cumanya penggunaan mestilah betul. Yang paling penting, jangan guna perkataan ne selepas wo. Jadi mereka yang ada basic Urdu sikit boleh faham. Tapi walau bagaimanapun, saya kembali kepada asas tadi supaya kita tak pergi kepada grammar sangat. Okey, baiklah. Untuk harian, perkataan harian. Pagi kita panggil apa? Subah. Subah. Subah dengan subuh, dua-dua boleh guna. Pagi panggil subah dan subuh. Dua-dua. Okey, subah, subuh. Subah, subuh. Dua-dua boleh. Setengah orang guna subuh, setengah orang guna subah. Tapi bagi saya, kalau tanya, perkataan yang lebih tepat adalah subah, bukan subuh. Kerana saya dah cek dan saya pernah tanya orang ahli lughah, mereka kata subah yang betul. Sarapan pagi, semua orang tahu. Nashta. Nashta pun nun tu kena panjang. Kena panjang. Kalau kita sebut nashta, orang tak faham. Nashta. Nun alif panjang. Nashta. Baru orang faham. Dia sebenarnya tak ada intonasi pun. Dia panjang pendek saja. Jadi bahasa ni, buat permulaan, jangan kita fokus kepada intonasi, tetapi fokuslah kepada sebutan yang betul. Barulah orang yang dengar tu dia memahami. Dia terus faham. Nashta. Nashta. Okey, sekarang ni itu sarapan pagi. Pagi tadi dah sebut subah, subuh. Okey, tengah hari pula. Tengah hari dalam bahasa Urdu adalah dua per. Per. Saya tak nak pergi ke makna yang detail, apa makna per dan sebagainya, tapi tengah hari panggil per. Kita kat sini yang biasanya buat salah adalah tak bunyi ha tu. Dan kita ingat mereka pun tak sebut. Mereka sebut. Cuma kita tak dengar. Kita tak dengar. Per. Bila nak sebut, bunyi angin sikit. Pa, ha, ro, per. Dia ada pa, ha dengan ro. Tapi dia sambung sekali. Per. Ha tu matilah. Ha dengan ro dua-dua mati. Jadi per. Dua per. Tu dua kan. Mesti tahunya ek, tin. Per. Nanti batal puasa pula. Per. Petang. Jadi saya dah sebut tadi, Ustaz Khairul kata ayat pertama belajar dulu. Jadi nashta, dia panjang sikit. Nashta ni adalah makanan ringan. Kalau makan petang pun kat India dia panggil nashta juga. Seterusnya petang. Syam. Jadi Syam ni, dia evening, dia lebih daripada petang. Dia evening lah, maksudnya dia sampai malam pun kadang mereka kata lepas maghrib makan pun kata Syam ka khana. Makanan malam, tapi dia kata Syam ka khana. Raat ka khana tu maksudnya bila dah lewat sangat, lepas isyak baru nak makan, dia kata raat ka khana. Jadi bila kita nak jemput orang datang rumah, kata mere ghar mein Syam ka khana khaiye. Marilah datang makan malam di rumah saya. Syam ka khana. Jangan sebut raat. Nanti dia kata raat, minta maaf, raat saya tidur.
Kita seolah-olah panggil dia datang lewat malam. Lewat malam maksudnya bila? Lewat malam tu dah selepas isyak lah biasanya. Night. Jadi sebab dalam bahasa Inggeris kita guna dinner kan. Jadi tak adalah orang keliru sangat. Kita tak kata makan night food. Kita kata dinner. Kalau dalam bahasa Urdu kita kata raat ka khana, dia tak berapa tepat. Dia syam ka khana. Kecuali memang makan tu kita lewatkan seperti mana kita adakan majlis kan. Kita ada tetap kalaulah makanan tu sepatutnya makanan malam tetapi dilewatkan atas dasar ceramah ke kelas ke tetap kita panggil syam ka khana. Lambat sikit lah. Makan lambat walaupun syam ka khana. Jadi itu dah sampai Syam dah kan. Bukan sampai ke Yaman. Kita sampai Syam petang. Nanti saya nak kongsikan syair-syair sikit bagi kita lebih meriah sikit. Tadi sebelum saya mulakan kelas tadi saya teringat satu syair. Syair Urdu kata, Maktab-e ishq ye dustur nirala dekha. Nanti saya terjemahkan. Usko chutti na mili jisne sabak yad kiya. Kata aku melihat undang-undang maktab, undang-undang college. Cinta ini pelik sangat. Nirala ni pelik, nirala. Apa yang peliknya? Usko chutti na mili jisne sabak yad kiya. Orang tu yang tak dapat cuti, dia yang telah menghafal pelajarannya. Orang yang dah hafal ni dia tak boleh cuti dah dalam cinta kan. Bila dia bercinta dengan seorang tu dia kena cinta seumur hidup. Dia tak ada cuti-cuti dah. Innal muhibba lima yuhibbu yuti'u. Dia memang kena bercinta terus, tak ada cuti dah. Itu maksud dia. Dalam pelajaran apapun bila kita mula kita habiskan. Bila dah mula ni tak boleh cuti dah. Saya bolehlah cuti. Okey, kita dah sampai malam tadi kan. Ni selepas dah sampai malam apa pula? Makan apa sahur? Sahur sehri, dia tak panggil sahur. Sebab tu kita jumpa orang Pakistan, sahur kaya, dia tak faham. Sebab perkataan dia bukan sahur dalam Urdu, tetapi sehri. Sehri. Makan sahur dipanggil sehri. Nashta ni, makan pagi, petang pun boleh sebut nashta, tapi di Pakistan jarang orang sebut nashta. Di India, makan petang, makanan ringan, tetap dipanggil nashta juga. Seperti saya sebut tadi, sebut dengan betul nashta. Sarapan na mesti panjang. Kalau sebut nashta orang tak faham apa dia nishta bahasa Pashto, tak ada. Dia nashta. Ustaz Fatah pun datang dah. Ustaz Fatah nashta dah. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada perbualan yang asas seperti saya mulakan tadi. Informally bila kita tanya khabar kepada orang, sama ada kita sebut kya hal hai. Kya hal hai. Sebab tu saya kata penting sangat sebutan yang betul. Hal mesti panjang. Jangan kita sebut hal tu macam buat hal. Kau ni buat hal. Dia bukan itu, dia kya hal hai. Hal mesti panjang. Tapi bila kita lajukan tempo, automatically memang akan jadi laju lah. Tapi tetap hal tu tak boleh sebut hal. Kya hal hai. Kya hal hai. Dan kalau kita nak sebut informal lagi, kaise hai. Bagaimana awak? Apa keadaan awak? Kaise itu bagaimana? Kaise hai. Ni hai pun saya tak pergi lagi. Okey. Dalam bahasa Urdu kita selalu dengar hai kan. Kita nak perli Urdu je mesti mula hai kan. Dia di situ pun ada dua. Satu hai. Satu hai. Di sini pun dia baris atas sebenarnya, bukan baris bawah, bukan he, bukan he. Dia bukan he, bukan he. Dia hai. Kaise hai. Tapi bila laju dia kaise hai. Kaise hai, kaise ho. Ho pun ada, ho untuk awak. Ho untuk awak singular, seorang. Kaise ho, kaise hai. Dan kalau saya मैं अच्छा हूँ, saya diguna perkataan ganti dia हूँ. Kita bantai semua hai. Sebab tu orang tak faham. Jadi kalau seorang hai, kalau ramai hai. Kalau saya हूँ. Lagi apa? Kalau kamu seorang ho. Ni banyaklah lagu Hindustan kan yang ho ni semua kan. Ho lah, he lah. Apa tadi kuch hota hai kan. Saya punya nazam tu mere hamnashi chal kahi aur chal kan. Dia or. Okey, sekarang ni kita tahu dalam bahasa Urdu or ni adalah dan, sebenarnya bukan or. Dia aur, alif pun baris atas juga. Or ni taraf, ke arah or. Teri or, ke arah kamu.
uski or ke arah dia. Perkataan ni jarang digunakan dalam perbualan harian or ni. Tetapi dalam syair ada guna. Yang biasa kita guna aur. Aur ni baris atas juga. Or. Orang Pakistan ni kalau kita bual dengan dia, ataupun orang India lah, siapa saja yang apa, negara-negara yang berbahasa Urdu ni, dia sekejap dia kata or, lagi apa cerita, or. Dia alif baris atas sebenarnya, bukan baris depan, or. Tapi sebutan dia agak susah sikit kerana sebelum waw tu huruf baris atas jadi aur. Itulah, jadi or dengan or. Or saya dah sebut tadi, or. Jadi bila kita sebut or, jadi orang pun kadang dia pun keliru, mungkin dia ni Punjabi ke, ataupun dia memang baru nak belajar, jadi dia tak dapat membezakan antara or dengan or. Inilah sebutan yang saya sebut pada awal tadi. Dalam sesuatu bahasa yang penting adalah sebutan, bukan intonasi. Jangan cuba adopt intonasi. Tak pasal-pasal orang gelakkan bahasa kita, orang ketawakan kita. Jadi tak perlu kepada intonasi pun. Tak perlu nak buat slang macam cerita Hindustan kan. Tak perlu. Asalkan sebutan betul. Jadi saya ulang balik semua daripada awal yang saya dah bagi tahu tadi. Yang pertama, puasa ni cepat kering tekak saya. Yang pertama, mai. Mim tu baris atas, mai. Lepas tu ab, mesti panjang. Or ab, kaise ho, ab, panjang sikit. Lepas tu tum, biasalah kan dalam lagu Hindustan penuh dengan tum. Tum, tu untuk awak seorang diri, tu. Tapi jangan kita bahasakan tu dengan orang, kan? Kerana bila kita guna tu ni hanya untuk kawan-kawan, kan? Bolehlah tu. Tu. Cumanya jangan kita anggap tu ni perkataan biadab. Tu ni adalah singular, informal, santai, tetapi dia punya singular tu boleh guna untuk Allah juga. Ya Allah, tu rahim hai, untuk mengelakkan plural bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita guna perkataan tu. Ya Allah, tu rahim hai. Ya Allah, tu karim hai. Ya Allah, apa tu ghafur hai. Tu. Kita, ya Allah, kau kan dalam bahasa Melayu kau. Jadi tu digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apa lagi saya sebut tadi? Pagi, subuh, subah. Kan saya guna perkataan subah lebih tepat bagi saya. Tengah hari, doper, bukan duper tau, bukan duper, salah dia, doper, 2 peher. Doper. Petang, syam, seper ni jarang lah guna juga, syam, malam, rat. Saya tak sebut rat tadi, rat. Rat ni ra boleh panjang sikit lah, rat. Kebiasaannya kita bila kita romanizekan ejaan Urdu ni, kita tulis dalam bahasa Rumi, kita sebut rat, kita tulis R-A-T, rat. Jadi bunyi pun macam rat, rat. Rat tu apa? Tikus ke? Jadi dia sebenarnya ada 2 alif. Kalau nak sebut, nak tulis pun sepatutnya kita letak 2 A. R-A-A-T, rat. Ratko, rat. Walaupun kita lihat dalam Roman punya ejaan R-A-T. Begitu juga satu lagi perkataan saya teringat, thik, baik. Kan, thik. Dia bukan TK. TK tu saya pun tak tahu maksud dia apa. Dia thik hai. Dia panjang sikit. Dia ada, kalau kita nak romanize pun tulis 2 E. T-H-E-E-K. Thik hai. Dia panjang sikit. Thik hai. Jadi bila panjang, pendek, perfect, maka intonasi akan terjadi sendiri, bahasa akan semakin indah. Automatically, dia tak perlu nak buat bunyi. Sebab apa? Dalam bahasa Urdu ni ada ribuan slang, ribuan. Orang Bengaluru dengan cara lain, orang Chennai cakap dengan intonasi lain, orang Delhi intonasi lain, orang Mumbai intonasi lain, Lucknow lain, Saharanpur lain, Delhi lain, Lahore lain, Peshawar lain. Ada whiteboard, ada nak sponsor whiteboard ke? Ada, cuma saya tak biasa dengan live ni. Jadi whiteboard pun ada kat sini lah, kat tepi ni. Jadi nantilah insya-Allah selepas ni bila kita adakan kelas kemudian, saya akan guna whiteboard. Mungkin dah boleh gantung kat dinding. Meranam alip kalau nak sponsor ke kan, yang besar punya tu. Tapi handphone saya pun kecil.
Walau bagaimanapun ini asas dalam Urdu, iaitu intonasi tak penting. Jangan fokus kepada bunyi dia, taranum dia. Fokus kepada sebutan dia. Okey, seterusnya. Perkataan seterusnya. Perkataan seterusnya, kita pergi kepada hari, kan? Okey, hari. Jam tu, jam anak-anak. Kalau nak beli pun boleh. Kan time PKP ni semua kita jual. Okey. Apa hari? Hari ini aj. Itu pun alif kena panjang. Aj. Jadi kalau kita nak romanizekan dia, tulis 2A. A-A-J. Biasa kita reply message orang, kan, kita reply message ustaz-ustaz kita, kan. Aj. Panjangkan aj tu. Alif tu panjangkan. Besok kal. Pendek je. Semalam pun panggil kal, besok pun panggil kal. Semalam pun kal, besok pun kal. Aj hari ni. Kal semalam dan besok. Jadi apa beza dia? Dia dengan ayat kita orang tu akan faham. Dia kata semalam saya datang. Dia faham lah. Besok saya akan datang. Kal ayatha. Kal aunga. Ni pun ni lebih kepada grammar. Kal ayatha. Kal aunga. Ayatha ni adalah lepas. Semalam saya datang. Kal aunga, besok saya akan datang. Jadi kal tu tak ada, situ tak ada mat lah, pendek je kal. Jadi kal. Saya teringat satu kisah lucu, kan. Saya tanya seorang Chennai ni, bila nak balik, bila? Dia kata kala. Kala. Sebab dia ikut dia punya slang bahasa negeri dia. Sebenarnya kal. Tak ada lele, dia tak ada kol-kolah, itu kal saja. Aj hari ni. Dalam beberapa hari, dalam bahasa Urdu digunakan perkataan ajkal. Ajkal. Dalam beberapa hari inilah. Ajkal ni perkataan yang amat digunakan, sangat digunakan. Ajkal me. Kata bila nak datang, tengoklah dia kata ajkal me. Dia tahu. Dia guna perkataan ajkal. Kata bila datang, baru je datang, dia tak kata baru je, dia kata ajkal me. Maksudnya baru datang. Maksud ajkal me ya. Maksudnya baru dalam 1-2 hari ni saya datang. Kush dino me boleh, tapi ajkal ni perkataan yang lebih perfect, yang lebih digunakan. Tadi saya kongsi satu pepatah ataupun muhawarah Urdu yang digunakan, iaitu dia kata kal kareso aj kareso ab. Dia kata daripada buat besok baik buat hari ni, daripada buat hari ni baik buat sekarang. Siapa nak hafal boleh lah. Kal kareso aj kareso ab. Daripada buat besok baik buat hari ni, daripada buat hari ni baik buat sekarang. Ini pun sangat digunakan. Ini tak payahlah nak awal-awal nak hafal perkataan seperti ini, kan. Tapi walau bagaimanapun. Okey, seterusnya minggu. Minggu panggil apa? Hafta. Hafta. Hafta ni membawa 2 makna. Satu minggu, ek hafta. Kedua, hari Sabtu pun panggil hafta juga. Dan hafta ni kadang-kadang jadi hafte. Bila dia jadi mudaf, dia jadi hafte. Jadi is hafta, hafte kadin, isi hafte me, hafte. Bila jadi mudaf. Kalau tidak, diguna perkataan hafta. Ek hafta. Do hafte. Jamak memang hafte, bukan hafta dah. Do hafta, salah. Ek hafta, do hafte, 3 hafte, 4 hafte. Jadi ini yang apa? InsyaAllah Ustaz Fikri, kawan lama ni kat Faisalabad dulu, sama-sama belajar Urdu. InsyaAllah kita cubalah. Ini pun dah tekak kering ni. Kalau ada siapa nak hidang air. Walau bagaimanapun. Okey, hafte. Kemudiannya bulan. Bulan ni ada 2 perkataan. Mahina ataupun mah. Kalau sebut nak sebut mahina pun susah, sebut je lah mah. M-A-H. M-A-H. Mah. Tapi panjang sikit. Ismah. Ye mah. Bulan ini diguna mah. Kebanyakan akan guna mah lah. Sebab senang, pendek, mah. Kalau kata isi mahine, boleh juga. Mahine ni panjang sikit lah. Dia asal perkataan dia mahina. Mahina. Jadi bila sambung jadi mahine lah. Mahine sebab ayat selepas tu ada lagi. Jadi isi mahine. Aunga.
Biasakan guna mah lebih baik, isi mah, supaya orang pun faham, kita pun faham, dan kita tak panjangkan dan kita tak susahkan sebutan kita. Kita pun baru nak belajar kan. Jadi sebut mah aja, isi mah. Mah ni adalah bulan ini. Bukan bulan purnama. Bulan purnama lain pula. Mah lain. Yang saya sebut ni M-A-H. Mah. Dia dah sebut Char Mahena. Charmah pun boleh. Lebih baik sebut je Charmah. Sebut Charmah pula. Meranam alif. Charmah. Charmah lagi senang. Char Mahena pun boleh. Okey. Apa saya sebut tadi? Saya pun dah lupa dah. Tahun pula lah. Tahun Sal. Sal pun kena panjang. Jangan Sal pendek. Sal. Saya tulis sikit lah. Saya bukan tak nak tulis. Jadi mim, alif. Dia susah sikit lah nak tulis. Tak apalah, nanti insyaAllah besok saya setting. Kalau kita adakan kelas terusnya. Tahun kita panggil Sal. Dalam bahasa Urdu, isi Sal. Tahun ini. Dan perkataan keduanya adalah Baras. Baras pun tahun juga. Barson kan. Barso maksud dah bertahun-tahun. Ataupun Salon. Salon. Apa? Betul-betul lah. Sal. Jangan tambah A belakang tu. Salah ni adik ipar kan. Saya nak cerita satu kisah. Di sebuah tempat ada seorang tidur kan. Jadi ni Salah ni adik ipar. Dalam bahasa Urdu ni dia kira seperti perkataan yang perli lah kan. Jadi orang ni tidur, maka datang seorang daripada negara Bangladesh. Jadi Bangladesh ni sebutan Urdu dia tak berapa tepat. Dia nak kejut. Dia kata Salah Utza. Jadi orang tu ingat, dia marah. Dia perli, dia kata adik ipar, bangun. Dia bangun, dia marah. Orang kata jangan marah. Dia sebut salah, dia kata semayang, bangun. Bukan salah, dia tak maki. Itulah yang saya nak sebutkan. Bila panjang pendek dalam satu perkataan itu tidak betul, dia akan membawa makna yang salah. Dia salah adalah adik ipar ataupun abang ipar. Dia Sal, tahun ni adalah Sal. Ataupun Baras pun boleh. Apa lagi perkataan boleh? Inilah kedua perkataan yang biasa digunakan, Sal dengan Baras. Lagi apa yang saya miss dalam masa ke hari ke kan. Nak sebut Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu ni panjang pula. Nanti kita kemudiannya nak kena tulis supaya kita dapat hafal dan kita dapat ingat. Kalau tidak, ini sekadar saya nak fahamkan cara sebutan yang betul. Ada apa-apa soalan bolehlah nak tulis di bawah supaya saya dapat jawab. Lagi apa? Sebab hari ini yang saya plan dan saya terus mulakan, waktu apa? Waktu tadi dah sebut dah, waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, waktu malam. Ada waktu lain ke? Fursat ni masa lapang. Fursat. Orang tanya bila nak datang? Bila nak datang jumpa saya? InsyaAllah jab fursat hogi, bila ada kelapangan nanti. Jab fursat hogi, bila ada kelapangan nanti saya datang. Fursat. Di kelapangan dipanggil fursat. Lagi apa yang berkenaan dengan waktu, lagi masa, hari? Ada apa-apa soalan? Hari ini saya dah sebut besok, semalam ni dalam bahasa Urdu, kalaulah kita nak cakap, nak bagi tahu orang semalam, dia tak faham, dia kata guzashta, yang telah lepas, iaitu semalam, bukan besok. Jadi besok adalah ane wala kal. Ane wala kal, hari yang akan datang. Di kal. Siapa, apa, okey. Meranam alif ni pun memang dah bahasa Urdu dah kan. Nam tu kena panjang lah. Merah, nam, alif. Okey, apa lagi? Siapa kon? Di orang Pakistan, dia bila jawab telefon, hello, kon sahib. Dia kon sahib. Ini bahasa hormat. Jawab kon sahib ataupun kon sahib, siapakah di sana? Dia guna sahib belakang tu untuk hormat. Memanglah kita dengan kawan-kawan kita tak guna. Cuma kita perlu lebih tahu bila kita cakap dengan orang yang kita tidak kenal, bagaimana kita nak menghormati dia. Jadi angkat telefon, ji kawan sahib.
Awak siapa? Dengan hormat. Jadi apa? Kia. Kia lah. Kia apa? Apa lagi? Siapa? Di mana? Di mana? Kaha. Di mana? Kaha. Di situ jaha. Di mana? Kaha. Di situ jaha. Di sini yaha. Di belakang dia ada dengung sikit. Kaha. Di mana? Jaha. Di situ. Waha. Oh, ada salah. Sekejap. Saya ulang balik. Kaha. Di mana? Jaha. Di situ. Waha. Di sana. Yaha. Di sini. Boleh ingat? Kaha. Di mana? Wo kaha hai. Dia di mana? Wo kaha hai. Saya kata buang intonasi. Jangan cuba nak praktiskan intonasi sangat. Nanti bunyi pun jadi macam bahasa Korea lah, bahasa Jepun lah, bahasa lain. Dia tak bunyi Urdu. Buang semua. Intonasi Melayu pun keluarkan. Wo kaha hai. Cakap direct saja. Sebab bahasa tanpa intonasi ni adalah bahasa pemberita yang diguna dalam internationally. Semua guna sama saja. Rentak ni sama saja. Wo kaha hai. Lepas tu, wo waha hai. Dia di sana. Ataupun kita kata, wo jaha hai me waha ho. Dia di mana, aku di situ. Dia di situ, aku. Perkataan ni di situ dengan di mana ni, bila kita nak guna serentak, maka jaha dengan waha ni kita akan guna sekali. Kita tak boleh kata me waha wo waha. Jadi tak kena waha dua kali. Jadi bila nak guna kali kedua, lepas jaha tu keluarlah waha. Jadi sama saja makna dia, sana dan situ. Tapi berbeza bila kita nak guna kedua-dua. Nak kata saya pun di sana, dia pun di sana. Jadi kata wo jaha hai me waha ho. Di mana dia, di situ saya. Dan sini yaha. Belakang dia ada nun gunnah juga. Ni saya pun dah penat ni sebenarnya. Biasanya bulan puasa saya pun tak cakap panjang-panjang sangat. Jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dan kalau ada apa-apa soalan bolehlah tulis di komen. Ataupun insyaAllah kita akan sambung lagi. Mungkin masa yang sama. Kita akan tetapkan kembali mengikut permintaan dan undi. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya sampaikan ini bermanfaat lah untuk saya dan juga semua. Kan saya pun dapat revise balik kan. At-takraru yufaqihul himar. Kan, takrar ni bila kita buat kajian, kita revise, kita pun akan ingat semula. Sebenarnya saya ingat, ada apa-apa permintaan terakhir? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada komen pun. Boleh komen, ada komen apa-apa. Komen ada bawah, saya yang tak nampak rupanya. Okey. Saya jarang live sendiri, sebab tu saya pun tak tahu. Okey, me yaha tumuha, zindagi hai kaha. Ni lagu ni Ustaz. Bulan puasa kalau menyanyi ni, boleh ke? Kalau nak saya satu syair saya nak share petang ni. Syair ni ditulis oleh Allama Iqbal. Kabi arsyper, kabi farsyaper. Saya sebut dulu lepas tu saya menyanyi sikit nanti. Kabi arsyper, kabi farsyaper. Ini pun bahasa dia, perkataan itu ada sukun, bukan farashper, arashper. Dia bukan arash, ini bukan bahasa Melayu, dia mati. Kabi arsyper, kabi farsyaper, kabi uskedar, kabi darbadar. Ghami aashiqi tera syukriya मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया. Saya nyanyi sikit. Kabi arsh par, kabi farsh par, kabi uske dar, kabi dar badar. Ghami aashiqi tera syukriya मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया. Di perkataan ni mesti kena tepat. Jadi kabi arsh apa dia kata kadang di bumi. Kadang di arash. Kadang di arash. Kabi arsh apa, kabi farsh apa. Farsh ni bumi. Kadang di langit, kadang di bumi. Kabi uskedar, kadang di rumah dia. Kadang dar badar, rumah ke rumah. Ghami asyiqi tira syukriya. Aku berterima kasih kepada sakit cinta ini. Ghami asyiqi, kesedihan cinta ini. Kerana engkaulah aku telah pergi sana dan kemari. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allama Iqbal tulis, bukan saya tulis. Kabi arsh par, kabi farsh par, kabi uskedar, kabi dar badar. Ghami asyiqi tera syukriya, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया. Di sini ada perkataan-perkataan yang saya ajar tadi. मैं mesti baris atas. Kaha se guzar gaya. Bukan guzar gia. Guzar gia ni Punjabi. Guzar gaya.
Boleh, bahasa Punjabi tak ada masalah. Cuma kita sekarang belajar bahasa Urdu. Okeylah, itu saja. Saya pun tekak dah kering, nak minum air tak boleh. Jadi kita sambung baca Quran. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Insya-Allah saya akan share apa yang saya ajar sepanjang tadi. Sebab kalau saya nak rekod sorang-sorang, saya pun tak ada semangat. Jadi kita buat live, dan apa yang saya dah rekod ni saya akan share di Facebook nanti. Cuba untuk praktis sebutan yang betul lepas ni. Mai, ap, sal, tum, tu, waha, yaha. Belajar insya-Allah. Terima kasih semua yang join, ramai yang join hari ini. Bersemangat saya juga insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran kepada tuan-tuan sekalian. Semoga ilmu pengetahuan ini dapat digunakan untuk keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.